Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelajar-pelajar sekalian. Okey, hari ini cikgu nak masuk tajuk pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey. Kalau kita tengok kat sini, okey, kalau awak tengok dalam buku teks ni ada pembakaran magnesium dalam oksigen yang menghasilkan magnesium oksida. Okey, magnesium oksida ni adalah sebahagian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan dari logam kepada bukan logam. So dari mana tu logam ni? Okey, kalau logam kita kena ingat logam dia fungsi dia kalau dari segi pemindahan elektron ia akan melepaskan elektron. Itu logam. Itu logam. Kalau bukan logam, dia akan terima elektron. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, ni nampak ni. Ni logam. Magnesium ialah logam. Logam akan pindahkan elektron. Dia akan bagi elektron kepada oksigen. Dia bagi oksigen. Jadi, bila elektron dilepaskan, bila macam katakan magnesium ni melepaskan elektron, dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey. Jadi pengoksidaan ialah berlaku apabila suatu bahan tidak balas kehilangan. Tetapi kalau macam oksigen ni dia terima elektron, maka ia mengalami tidak balas penurunan. Okey. Bukan semua tindak balas redoks dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen hidrogen yang kita belajar sebelum ni. Jadi, ada sebahagian tu dia mengalami pemindahan elektron. Ada yang terima, ada yang lepas. Biasa ini dalam sebahagian ion lah. Jadi, dia orang guna konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tidak balas redoks. Banyak dapat diterang menggunakan konsep pemindahan elektron. Macam ni. Tadi magnesium lepaskan elektron. So, kalau lepas elektron dia akan jadi ion magnesium. Itu yang ni, lepaskan elektron sebelah sini. Menerima elektron. So, menerima elektron dia akan mengalami penurunan. Sama konsep yang sebelum ni, bila ada tindak balas pengoksidaan dan penurunan ni, mesti ada bahan yang menjadi agent. Bahan yang menjadi agent. So, kalau bahan yang dioksidakan iaitu magnesium, di mana atom magnesium ni kehilangan elektron, maka ejen pengoksidaannya ialah yang sebaliknya iaitu oksigen. Sebab bila atom magnesium ni hilang elektron, ada yang menerima dia. Yang menerimanya siapa? Yang menerimanya ialah oksigen. So, oksigen tu adalah ejen pengoksidaan. Kalau oksigen pula menerima elektron. Oksigen menerima elektron. Yang menyebabkan dia menerima elektron mestilah ada pendema dia tu. Pendema dia ialah magnesium. So, magnesium ialah ejen penurunan. Okey. So, tindak balas pengoksidaan melibatkan pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, apa maksud satu jarak ni? Okey, satu jarak ni macam ni. Kita ada elektron yang bergerak, tapi elektron tu tidak bergerak dalam bekas yang bercampur. Okey. Saya bagi satu ni. Sekejap. Cikgu. Ya. Sorry. Ada orang nak masuk. Okey, jap. Apa? Tak ada apa? Oh. Ayu ni kata dia Hilang nak masuk. So dia ni balik. Kalau yang dah pernah masuk sebelum ni, dia akan masuk. Dia terus dapat masuk terus. Okey. So, cikgu nak terangkan macam ni. Ada dua keadaan.
pemindahan elektron ni. Okey, pertama sekali yang basic, yang biasa kita nampak dia macam ni. Dalam satu bekas. Okey, dalam satu bekas. Okey, dalam satu bekas ni, satu kontainer, dalam satu kontainer ada, ini awak belajar elektrolisis masa sekolah menengah rendah, tingkatan 2 rasanya kan, elektrolisis air kan, ada elektrolisis air. Okey, ceritanya macam ni contohnya ni di bahagian yang positif ni kita panggil anode, yang ni bahagian negatif ni kita panggil cathode. Okey, so di bahagian anode ni adalah tempat melepaskan elektron, dia dilepaskan masuk ke dalam ni, ke melalui wire luar ni macam ni, lepas elektron. So ini yang masuk sini. Okey. So ini dia direct dia pergi macam ni je. Jadi dia pergi, dia perkitarannya adalah di dalam satu bekas ni dengan kat sini je. Okey. Macam ni. Tapi kalau pemindahan elektron pada satu jarak, dia punya gambar rajah ni macam ni. Okey, sekejap. Aku ada gambar tu. Sekejap, gambar. Ni gambar macam ni. Gambar kosong macam ni. Okey, ni kita kata pemindahan pada satu jarak lah. Di mana ada satu ni tube U. Kita panggil tube U. Okey, tube U. Tube U. Okey, tube U. Dah kita masukkan ini elektrod. Elektrod ialah tempat nak melepaskan elektron. Ingat tak yang masa form 4, akhir form 4 itu cikgu ceritakan tentang elektrolit, elektrod. Okey? Elektrolit dengan elektrod. Ingat balik, recall balik. Okey, recall balik. Cikgu perkenalkan kat kamu tentang elektrokimia sikit itu. Okey, elektrolit dengan elektrod ini elektrod dia lah. Ini elektrod yang digunakan dalam ni dalam pemindahan satu jarak ialah karbon elektrod karbon. So, ada dua elektrod karbon ni dicelup ke dalam dua larutan yang berbeza. Awak ada nampak larutan dia ada warna hijau, ada warna purple kan? Okey, dua larutan ni dua larutan yang berbeza. Okey, dan sambung dengan connecting wire kat sini dengan satu alat detek arus iaitu galvanometer. Okey, so selain pada galvanometer, kita ada voltmeter kan? Betul tak? Okey, tapi galvanometer ni dia detect kalau arus tu kecil. Arus kecil. Jadi dia lebih sesuai lah. Kita tak guna voltmeter. Kita guna galvanometer sebab arus yang dihasilkan di sini adalah kecil. Okey. Ini ada interaction antara elektrod dengan bahan yang ada dalam ni, dia akan menyebabkan ada aliran arus elektrik. So arus elektrik ni bergerak lah. Okay. Okay, nanti cikgu terangkan sikit lagi. Okay, selain daripada galvanometer, ada juga kita guna mentol. Okay, mentol. Mentol, kalau kita mendengar rendah, kita guna mentol. Sebab kita nak ada tak arus yang terhasil. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay. Kita kembali kepada larutan dalam ni. Okey, larutan yang dalam ni dua-duanya adalah larutan yang berbeza. Mana salah satu adalah ejen pengoksidaan, satu lagi ejen penurunan. Okey, kamu perasan tak antara larutan warna hijau dengan warna purple ni, di tengah-tengah ni ada satu lagi larutan. Okey, larutan ni kita panggil dia salt bridge ataupun titian garam. Okay, titian garam. So titian garam ni tujuan dia pertama kita nak pisahkan daripada dua larutan ni daripada bercampur. Satu lagi kita nak benarkan ion-ion melalui kawasan ini. Okay, nak benarkan ion. So ion akan masuk. Okay, ke sinilah. Okay, ion akan bergerak kat sini. Elektron bergerak di luar. Okay. So, okay, cikgu kata tadi kita ada ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okay, katakan sini ada ejen penurunan, ini ada ejen pengoksidaan.
Okey, ejen penurunan adalah yang mengalami pengoksidaan, betul tak? Dia mengalami pengoksidaan. So, yang mengalami pengoksidaan akan hilang elektron. So, hilang elektron, elektronnya bergerak melalui wayar luar ni. Okey, wayar luar. Elektron bergerak ke sini, bergerak keluar ni. Okey, jadi masa elektron keluar ni, elektron keluar lalu kat sini. Okey, ingat pengaliran elektron secara berterusan dia akan menyebabkan ada terbitnya arus, betul tak? Jadi bila elektron bergerak, okey, kawasan ni, jadi maknanya ada arus yang lalu. So arus kan bertentangan kan, arus. That's why lah jarum meter ni akan mula terpesong. Terpesong ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan menunjukkan ada arus yang melalui kawasan ini. Faham setakat ni? Faham. Sebab tu kita letak galvanometer ataupun mentol. Bila ada arus, jarum galvanometer akan terpesong. Dia akan bergerak. Kalau ada mentol, mentol ni akan nyala. Sebab ada aliran elektron yang keluar. Okey, elektron keluar di sebelah sini. Okey, lepas tu, yang cikgu kata tadi yang salt bridge ni, apa fungsi dia? Okey, macam ni ejen penurunan tadi bila dah mengalami pengoksidaan dia akan membentuk ion, betul tak? Kan? Dia membentuk ion. Okey, katakan ini dia bentuk ion, dia dah lepaskan elektron, dia bentuk ion. Ion pula, ion akan bergerak ke sini, dalam ni. Sebelah sini terima elektron, ini terima elektron, ini pun akan jadi ion. Jadi ion baru. Okey, ion baru, sini pun jadi ada ion baru. So ion-ion ni, katakan ion positif, ion negatif ni akan bergerak di sini. Bergerak di dalam salt bridge ni, bergerak ke sana ke sini ke sana ke sini. So salt bridge ni sebenarnya dia membantu dalam membenarkan ion mengalir melaluinya. Okey, setakat ni ada soalan? Nak tanya? Tak ada. Okey, so balik kepada buku teks dulu. Cikgu, Ya. ada yang nak masuk. Okey. So kita balik kepada buku teks dulu. Buku teks. Okey, ini yang cikgu kata tadi. Okey, ada satu aktiviti Watman untuk melihat pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, tujuannya untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, so kita ada ferrum 2 sulfat. Okey, yang baru disediakan. Kena baru sediakan sebab ferrum 2 sulfat ni warnanya hijau. Okay, kalau dia buat awal sehari sebelum dia akan mengalami pengoksidaan. Jadi ferrum 2 ni akan bertukar jadi ferrum 3. Okey, kemudian kita ada kalium manganat 7 berasid. Okey, kalium manganat 7 berasid dan ada asid sulfurik. Okey, asid sulfurik ada larutan natrium hidroksida. Dan ini tube U kita. Okey, tube U ada tube U. Ada elektrod karbon, ini elektrod karbon. Okey, ada dawai penyambung yang tip buaya, ada galvanometer. Okey, ada kaki retok sebab nak pegang tube U ni. Okey, ada penipis yang tabung. Okey, so sekarang kena tengok dulu. First kali, bila ada tube U macam ni, dia akan tuangkan asid sulfurik ke dalam tube U ni dulu. Sebab kita kena sediakan titian garam ni tu. Asid sulfurik ni dia act sebagai titian garam titian garam. Okey. So tuangkan dulu sampai separuh penuh je. Okey, lepas tu apitkan secara tegak. Lepas tu dengan hati-hati masukkan larutan ferrum 2 sulfat ni masuk ke sebelah lengan ni. Lengan X ni. Okey. Sehingga larutan setinggi 3 cm. Maknanya tinggi lah. Okey. Kita boleh celup elektrod. Kemudian masukkan larutan kalium manganat ke sini pula. Okey, sebelah lengan yang satu lagi, lengan Y. Okey, kemudian
sambung elektrod dengan menggunakan wayar penyambung. Okey, awak boleh refer pada awak punya buku teks tu. Okey, wayar penyambung. Lepas tu dah sambung, celup elektrod karbon dan setiap satu sebab kita nak lengkapkan lita. Okey, kita biarkan selama 30 minit. Jadi awak kena tengok pesongan jarum galvanometer. Okey. Apa yang cikgu nak terangkan kat sini ialah sebab kita tak ada tak ada eksperimen lagi nak buat. Kalau kita balik nanti kita buat. Okey, so ferrum 2 sulfat ni asalnya dia warna hijau. Dia akan jadi warna perang. Di mana ferrum 2 sulfat ni, ferrum 2 ni, dia bertukar menjadi ion ferrum 3. Okey, larutan kalium manganat 7 berasid ni pula. Okey, kita hanya ambil di bahagian ini saja, manganat saja. Ada ion manganat. Ion manganat ni warnanya purple. Okey, purple. Bila dah habis eksperimen, dia akan jadi colourless. Okey, tidak berwarna. Sebab daripada ion manganat, okey, dia dah bertukar menjadi ion mangan. Ion mangan. Okey, apa yang berlaku kat sini ialah, okey, apa yang berlaku kat sini? Sekejap. Cikgu guna yang tadilah presentation tadi ni. Ini yang baru. Okey. Okey, so ni balik Okey. So kat sini cikgu tulis balik. Ini sama macam yang tadilah. Okey, ini ialah dalam ni yang warna hijau ni, ini ialah larutan ferrum 2 sulfat, ini ialah larutan kalium manganat. Ini ada asid sulfurik. Okey, dalam ni asid sulfurik. So, apa yang berlaku cikgu kata ini warna hijau kan, awak nampak kan? Selepas eksperimen ni, dia akan bertukar daripada hijau ke perang. Disebabkan ion ferrum 2 dalam ferrum 2 sulfat ni bertukar jadi ion ferrum 3. Kalau kat sini pula kita guna manganat. Okay, ion manganat bertukar menjadi ion mangan. Sebab itulah daripada warna ungu dia jadi tidak berwarna. Okey. So apa yang berlaku di sini? Pengoksidaan. Dia mengalami pengoksidaan. Okay, dia mengalami pengoksidaan. So yang mana yang mengalami pengoksidaan? Ferrum. Tengok ni. Awak tengok ni. Ferrum 2 kepada ferrum 3. Ingat tak yang cikgu ajar minggu lepas yang nombor pengoksidaan dia? Nombor pengoksidaan sini bertambah ke berkurang? 2 kepada 3. Tambah kan? Betul tak? Ya. Nombor pengoksidaan bertambah. So maknanya dia mengalami pengoksidaan. So dari definisi pengoksidaan dari pemindahan elektron ialah kalau dia melepaskan elektron, dia adalah pengoksidaan. So kawasan ni maksudnya ferrum 2 ni lepaskan elektron. Kan? Dia lepas elektron. So cara tulis dia ferrum 2 ferrum 3 dia lepaskan berapa elektron? Dia lepaskan satu saja. Sebab aku tengok sini. Charge dia 3 tolak 1 dan kita dapat ferrum 2. So lepaskan elektron. So kawasan ni dia lepaskan elektron. Jadi tempat yang melepas elektron, awak nampak dah tanda negatif ni? Tempat lepas elektron dia akan jadi negatif terminal. Okay, negatif terminal. So ingat, ferrum 2 mengalami pengoksidaan. So yang mengalami pengoksidaan ia adalah ejen penurunan.
Yes, ejen penurunan. Okey. Dan dia ada di tempat negatif terminal. Okey, sini positif terminal. Ini positif. Kalau sini negatif, sini akan jadi positif terminal. So positif terminal adalah tempat terima elektron. So elektron bergerak ke sini sampailah dekat positif terminal, dia akan diterima di sini. Elektron diterima sini. Siapa yang akan terima elektron? Mangan. Manganat. Ni manganat. Sebut manganat. Mangan. Ini ion manganat. Ini ion mangan. Lain kan? Manganat. Ni jadi mangan. Ion mangan 2 dengan ion manganat. Manganat 7 ni. Manganat. So, ion manganat, dia kalau sini mengalami pengoksidaan, sebelah satu lagi akan mengalami penurunan. Penurunan. So, mana tu? Okey. Ion manganat itu sini. Mana pula pancake? Hilang. Okey. Sini. Okey. Ion manganat MnO4 negatif. Pasal tak dia kata kalium manganat berasid. Kan? Berasid. Maksudnya ada ion hidrogen. Asid maksudnya ada ion hidrogen terima elektron. Okey, dia akan jadi ion mangan. Macam tu. Okey, ion manganat MnO4 tolak dengan H+. H+ ni ialah datang daripada asid, terima elektron jadi ion mangan. Okey. Tukar warna supaya awak nampak. Okey, ini kan dia tak balance lagi. Kita kena balancekan dulu. Okey, awak tengok ion mangan kat sini ada 1, di sini pun ada 1. Balance lah kan? Betul tak? Ada 1 lagi tau. Lupa pula. Taklah. Kat sini. Selain daripada mangan, dia ada air. Sebab ada H tu dia akan hasilkan air. Cikgu tadi, ni, okey. Ada air H2O. Okey. So tengok ni, O sini ada berapa? Ada 4. Kita tambahkan 4 kat sini. Tengok elok-elok. Tengok. Okay, ada 4 kat sini kan? So 4O. H ada berapa kat sini? 8. H ada berapa? 8. So kita letak H8. Okey, sekarang kita nak tahu berapa elektron yang perlu diterima. So kita tengok cas. Cas kat sini berapa? Negatif. Negatif apa? Negatif 1. Ini cas dia berapa? Cas dia berapa? Positif 8. Yes, positif 8. Kita jumlahkan cas dulu. Okay, kita campur. Okey. Sekarang ni kita nak tambah dengan elektron. Elektron ni ialah nilai dia negatif. Okey, tengok sebelah sini. Berapa cas ni? 2. Positif 2 kan? Okey, kita kena imbangkan. Maksudnya kena imbangkan, kena sama. Sebelah sini sama dengan sebelah sini cas dia. Jadi kita nak jadikan sebelah sini 8, susah kan nak tambah kan? Jadi kita kena jadikan sebelah sini ni 2. Macam mana jadi 2? Negatif 1 tambah 8 dapat berapa? Positif 7. Yes, positif 7. Nak tambah berapa dalam ni supaya dia jadi positif 2? Ingat, elektron ni nilainya negatif. Negatif. Negatif 5. Kita kena ambil negatif 5. Negatif ni memang dah nilai bagi elektron ke tak? So sini kita kena letak. Nampak? Nampak tak macam mana? So kita dapat satu persamaan. Ini kita panggil persamaan setengah. Setengah persamaan ataupun persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. Okey, di sebelah terminal negatif. Ini sebelah ni terminal positif.
Okey, ada soalan setakat ni? Ni pemindahan pada satu jarak. Satu jarak tu maksudnya elektron tu bergerak melalui litar luar. Elektron tu bergerak, dia tak ada direct. Ni yang cikgu kata tadi. Yang ni. Dia bergerak ke sana melalui litar luar sini. Ni kita panggil pemindahan satu jarak. Kita tengok lagi contoh. Ni. Awak nampak ada sini gambar sini, kita ada kalium iodida, kita ada kalium manganat. Nampak dah ada tanda anak panah. Ini menunjukkan pergerakan elektron. So elektron keluar, sebelah sini kalium iodida, elektron masuk di sebelah kalium manganat 7 basic. Maknanya, kawasan kalium iodida ini adalah negatif terminal. Kawasan ni ialah positif terminal. Jadi, kalium iodida ni mengalami apa? Dia mengalami pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. So, kalium iodida mengalami pengoksidaan. Yang terlibat ialah ion iodida ni. Kalium ni tak ada apa-apa pelibatan. Sama juga dengan sini. Manganat saja yang terlibat. So ini yang terlibat ialah ion iodida. Nampak tak warna ion iodida sini warna apa? Putih. Dalam kimia kita tak dapat putih. Putih ni macam seperti ni. Colourless, tak nampak. Air yang awak minum tu warna putih ke colourless? Colourless. Kalau awak minum susu barulah kita kata warna dia putih, betul tak? Jadi warna dia bukan putih, warna dia ialah colourless. Anggaplah awak nampak ini adalah colourless. So, kalau colourless, asalnya kalau ada nama ada larutan macam ni, kalium iodida, kalium bromida, kalium chlorida. So warnanya adalah colourless. Yang ada warna, colourless. Colourless. Dia akan melepaskan elektron. Ingat iodida ni adalah kumpulan halida. Apa ni kumpulan halida pula? Kumpulan halogen tapi dia adalah ion. Jadi dia akan jadi halogen juga. Halogen ni mesti tulis 2 atom macam ni. So ia melepaskan elektron. So tengok sini. Melepaskan elektron. Iodine ada 2. I ada 2 kan? Letak sini 2. So berapa elektron yang perlu dilepaskan? Caranya awak tengok nombor di depan dengan awak tengok cas. 2 darab 1. So elektron yang kena lepas ialah 2. Nampak? Apa warna iodine pada suhu bilik? Ingat lagi tak warna iodine? Perang. Perang. So tadi pemerhatian kita daripada yang colourless ni dia akan jadi warna perang kawasan ni. Jadi warna perang. Sebab apa? Ada gas iodine. Gas iodine. Iodine ni dalam suhu bilik dia adalah dalam bentuk cecair nak jadikan pepejal yang pekat. So sekarang ni manganat. Yang tadilah ion manganat. So manganat asalnya warna purple kan. Manganat warna purple. Lupa manganat warna purple. Kalau ion mangan 2 tu dia colourless. So kawasan ni buat kerja colourless juga. Tambah ion hidrogen daripada acidic. Elektron jadi ion mangan dengan air. Ion mangan dengan air. So sini berapa tadi? Ingat tak? Ingat lagi tak? Macam mana nak buat? Tengok ni. Ada 4 oksigen. Letak 4 di sini. So 4 oksigen. Ada berapa hidrogen? 8. Ada 8 hidrogen. Tambah sini 8. So ada berapa elektron perlu tadi? 5
Ingat lagi tak? Salin tak? Salin. Berapa? 5. Okey, 5. 5. 5 elektron. Awak tak payah dah buat macam yang cikgu buat tadi sebab awak dah ingat. Kalau siapa yang tak ingat, buat cara macam tu. Okey. So sini siapa yang akan jadi ejen pengoksidaan? Mengenai H2O. Okey. Dan dia menerima elektron. Okey, menerima elektron. Menerima elektron daripada ferrum 2 lah. Yang cikgu dah ajar sebelum ni Ferrum 2 kepada ferrum 3 dia akan lepaskan elektron. So, macam mana kita nak dapat bilangan elektron ni, nak balancekan dia? First, awak tengok dulu CR. CR kat sini ada berapa? 2. 2. CR kat sini ada berapa? 1. So kita kena Darab dulu. Letak dulu. apa dulu? Kena letak dulu. Sekejap cikgu di sini dulu supaya nampak. Okay. So sini letak 2. Ini 2, jadi kita letak sini 2 CR. So O ada berapa? Oh, ada 14. O ada berapa? Dia 14. Itu je. Dia 7, 14, 7. So, O ada 7. Ni O 7. 7 darab O. Okey. Hidrogen ada? 14. 14. So 14 lah kat sini. 14. Cikgu tulis balik kat sini supaya cantik-cantik sikit. Kat mana tak muat lah tempat, silap lah. CR2 O7 2 minus plus 14 H plus tambah tak muat juga. Tak apalah. Okay, so tak apa. So sekarang kita nak tengok elektron Okay, so tengok sini. Charge sini berapa? Negatif 2. Negatif 2. 4. Ini tambah dengan 14. Tambah berapa nak jadi? Sini berapa? 6. 6. Kenapa 6 Aisyah? Sebab 3 darab 2 ni. 3 ni darab dengan 2. So positif 6. So macam mana nak jadikan dia 6? So kat sini. Sini sebelah sini jadi 6. Sebab kita mesti jadikan yang paling rendah kan. Okay. Tengok 14 tolak 2, 12 kan. So kena tolak berapa? Tolak 6. Kena tolak 6. 6. So sini kita letak 6. Kita dapatlah. Okey, dapat 1 persamaan setengah. Setengah untuk ion dikromat. Okey. Warna kalium dikromat ni asalnya awak tengok warna perang. Okey, perang. Okey, bila jadi ion dikromat, warnanya ion kromat. Perang dia akan jadi ion kromium warna hijau. Kita cikgu hijau. So cek balik hijau. So kita dah nampak. Okey, ada pengoksidaan dan penurunan yang berlaku. Pengoksidaannya berlaku di sebelah terminal negatif. Okey, pengoksidaan berlaku di sebelah terminal positif. Okey. Ini contoh-contoh lagi lah. Beberapa contoh ada air bromin tu semua kan. Okey. So, untuk macam mana kita nak tahu ia adalah ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan? Agaknya macam mana kita nak tahu? melepaskan elektron dengan menerima elektron, cikgu. Betul. Yang melepaskan elektron, ia adalah ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Okay, yang menerima elektron mengalami penurunan, ia adalah ejen pengoksidaan. Dan benda ni, bila kalau awak jumpa, awak kena buat satu list supaya awak boleh hafal yang mana jadi ejen pengoksidaan, yang mana ejen penurunan. Okay, ini yang cikgu ajar tadi. Yang kita tengok dalam ajar tadi, menulis pengoksidaan dan penurunan. Okey, so ini antara contoh-contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. So ejen pengoksidaan kat sini kita ada kalium manganat 7 berasid. Okey, kalium dikromat 7 berasid.
kita ada air klorin, air bromin. Ini kumpulan 17. So maksudnya semua kumpulan 17 ni adalah ejen pengoksidaan. Okay? Sebab dia menerima elektron. Nampak tak? Menerima elektron ni. Okay. Ion ferrum. Okay. Ion ferrum 3. Ataupun ferrum 3 klorida. Okay. Ferrum 3 klorida. Okay. Terima elektron juga. Okay. Ada hidrogen peroksida berasid. Okay. Hidrogen peroksida. Bila ada perkataan berasid saja, kita tambah ion hidrogen kat belakang. Kita tambah sini. Sama macam ni terima elektron juga. So, ejen penurunan. Ejen penurunan. Kalium iodida, kalium bromida. Ini kan daripada kumpulan yang halogen tadi. Tapi bila dia jadi larutan, dia jadi ion. Kita sebut ion halida. Okay, ion halida. Okay, so ni ferrum 2. Tadi ferrum 3 kan? Ini ferrum 2. Sebab ferrum 2 lepaskan elektron. Ferrum 3 terima elektron. Dan semua logam yang reaktif. Contoh macam zinc, magnesium sebab ia melepaskan elektron. Lepas tu sulfur dioksida. Ini adalah antara contoh-contoh contoh-contoh yang menyebabkan dia sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey. Cikgu nak terangkan satu lagi. Kalau tadi cikgu kata kita pemindahan pada satu jarak. Okey, kalau pemindahan dalam satu bekas. Okey, contohlah contoh pemindahan satu bekas. Macam ni. Okey, dalam satu bekas ni kita letak ejen penurunan. Kita ada ferrum sulfat, ferrum 2 sulfat. So ada ejen penurunan iaitu ferrum 2. Tahu ejen penurunan mengalami pengoksidaan, betul tak? Okey, dia akan jadi ferrum 3, menerima elektron. Nak terima dari mana? Okey, kita ambil satu ejen pengoksidaan. Contohnya ambil logam reaktif. Logam reaktif tadi contohnya apa? Tadi contoh cikgu bagi apa? Logam reaktif. Paling senang. Zinc. Zinc. Silap. Sorry. Ini silap. Kita jangan ambil, kenapa pengoksidaan pula ya? Ini pengoksidaan, ini pun mengalami pengoksidaan juga. Kita ambil satu larutan yang iaitu ejen pengoksidaan. Contoh ejen pengoksidaan kita ialah ni air bromin. Okay, air bromin. So bromin, air bromin Br2. Air bromin adalah ejen pengoksidaan, maka dia mengalami penurunan, menerima elektron, dia akan jadi ion bromida. So sini 2 bromida, ini 2 elektron. Okey, so macam mana cara dia tengok masa air bromin ni masuk dalam larutan ni, okay, dia direct masuk dalam larutan ni, ion okey, masih masuk tadi, ferrum 2 akan terus lepaskan elektron. Okey, ferrum 2 kat dalam ni ada ferrum 2, dia terus lepaskan elektron. So elektron ni akan diterima oleh bromin. Bromin tadi, bromin, air bromin yang masuk. Faham tak kat ni? Yang cikgu terang tadi? So kita tengok sini. Okay. So ferrum 2 yang sedia ada dalam ni yang dah sedia ada. Ini baru masuk. Okay, baru masuk. So kan orang baru datang. Kan bromin baru datang. Assalamualaikum, mesti masuk. Okay, masuk. Okay, ferrum 2 kata, selamat datang. Dia pun hulur tangan. Hulurkan tangan, bersalam-salaman, hulur tangan. So bromin akan terima elektron. Betul tak? Faham tak itu? Ni ferrum tunggu kat sini. Dia pegang, dia tangan dia ada duit lah. Dia ada duit. Ni duit. Yes. Duit. Okey, ni ferrum. Okey, bromin pun datang. Bromin.
Bromin, datang. Bromin datang. Okey, parent 2 ni kata, Assalamualaikum, saya datang ni nak ambil duit. Okey, parent 2 kata, Waalaikumsalam. Ambil duit ni. Ini pun terima. Ini pun terima dia. Terimalah duit daripada ni. So duit ni ialah elektron. Betul tak? So sekarang ni parent 2 melepaskan elektron. Dia lepaskan elektron, dia dah jadi parent 3. Warna larutan dalam ni daripada hijau dia akan jadi warna perak. Air bromin ni asalnya masa dititis ni, masa nak drop jatuh ni, titik-titik nak jatuh ke bawah ni, warna dia perak. Tapi bila masuk dalam ni dia dah berubah jadi bromida. Yang bromida warnanya tak ada warna, colourless. Ini kita kata dia direct. Okey, pemindahan elektron secara direct. Kalau tadi pemindahan elektron pada satu jarak, dia kena lalu dulu jalan jauh hitam. Kan? Betul tak? So contohnya kalau macam tadi ejen apa ya? Melepaskan elektron. Ferrum 2 nak bagi kepada manganat. Kan? Manganat kan? Kan? So contohnya kalau nak bagi duit, kalau bromin ni datang terus macam ni kan, direct kan, dia bagi melalui bank. Lalu ke atas, wire atas. Dia transfer duit tu. Transfer kepada manganat. Ni kita kata pada satu jarak. Okay, bank tu melalui atas tu maknanya melalui wire. Wire penyambung. Nak tahu ada tidak pergerakan tekan tu, kita tengok pada galvanometer. Kalau ada kosongan pada galvanometer, maka adalah arus tu, adalah pergerakan elektron. Okey. Faham? Bagus. Kalau faham, baguslah. Sekarang apa lagi kita nak tengok di dalam ni?